Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar semua? So, hari ni minggu ketiga Minggu ketiga, minggu depan ada satu lagi minggu keempat. Okay, so minggu ni minggu ketiga Disember dan minggu yang 2 minggu terakhir sebelum kita berjumpa dengan tahun baru. Okay, so untuk tahun baru ni saya tidak bercadang untuk membuat kelas sebenarnya. Secara monthly. Okay, so saya plan untuk buat kelas secara 6 bulan sekali lah. Itu saya akan buat face to face punya kelas, insyaAllah. Okay, kita akan purely selama 3 hari, insyaAllah. Kita akan purely belajar bagaimana menggunakan BBMBA multi time frame daripada asas sehingga kepada nak kata advance tak lah, sehingga you guys boleh trade lah. Saya punya objektif adalah you guys boleh trade dengan keadaan yang baik seperti mana macam saya trade. So you guys akan spend time dengan saya selama 3 hari dan insyaAllah saya akan bantu you guys untuk memahami tentang trading, bagaimana saya menggunakan BBMBA multi time frame. Okay, so by the way itu nanti saya umumkan insyaAllah sama ada bulan 3 ataupun bulan 6 lah bulan 3 atau bulan 6 kelas saya tu. Saya tak nak ramai, maybe paling maksimum pun 20 orang saja. There will be a fee, di mana fee tu bukan untuk ada some sedikit fee untuk saya, tetapi more on the bila kita buat face to face ni ada facilities management lah. So dekat situ ada some fee lah dekat situ. Okay, apa-apa tunggu information yang akan saya keluarkan dalam Facebook saya ataupun dalam TikTok saya nanti. Okay, alright. Kepada mereka yang dalam group support saya, you guys akan stay for the lifetime. Selagi saya hidup, insyaAllah you guys akan berada dalam group support saya. Untuk berada dalam group support saya, you guys boleh PM saya. InsyaAllah yang tu saya akan bantu you guys lah. Cuma dalam group support saya akan bagi kalau ada signal untuk entry saya akan bagi tahu, dan sekiranya ada beberapa video saya akan bagi tahu. Okay, alright. Okay, so seperti biasa macam saya akan melihat USD index dahulu secara weekly. Okay, so because di ni minggu yang pertama pada minggu ini. So kalau kita tengok in term of weekly, market USD index berada di zone MA 510 low. Okay, so maknanya berada di zon terendah weekly lah. So berapa minggu dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 minggu dah dia berada di zon terendah. Okay, so kita tengok di daily, sepatutnya sekiranya di what we call it, di weekly ni dia ada di zon tertinggi, zon terendah. Okay, so selama 6 minggu ni, so bila dia berada di zon tengah, kita fokus untuk mencari buying position. Okay, tetapi syarat itu mesti dipenuhi di lower time frame. Okay, so kita tengok di daily. So daily perlu ada market hilang volume. Tapi kalau kita tengok sini, daily dia ada momentum sell. So maksudnya untuk dia naik belum ada lagi lah. Belum ada. Okay, so belum ada. So basically untuk perjalanan weekly kenaikan belum ada. Tapi kita tengok bila di sini ada momentum, kebiasaannya kalau kita faham BBMA, momentum adalah signal dan kita menunggu re-entry sell di sini. Okay, untuk mencari selling position. Tetapi oleh kerana kita nak tunggu ni memakan masa, sekurang-kurangnya memakan masa 5 ke 10 hari. 5 hari lah basically, 5 hari untuk dia naik. Adakah momentum sell ini dia akan, candle yang seterusnya akan membuat re-entry sell? So kita kecilkan time frame. So daily ada zone terendah MA 510 low. Okay, di H4 perlu ada market hilang volume buy. Okay, kita tengok H4 ada tak market hilang volume buy. Yes, H4 ketika ni berada dalam keadaan market hilang volume buy. Cuma pada saya market hilang volume buy macam ni dia tak berapa cantik, sebab kalau tengok di sini ni masih lagi dalam keadaan momentum dan re-entry. Kan H4 tu. Di sini masih dalam keadaan re-entry dan dia tak lepas pun lagi. So pada saya jangkakan yang USD ini akan turun ke bawah dulu. Saya lebih suka biar dia turun ke bawah dahulu. Kenapa dia tak boleh ni kejap kita tambah ni. Ni. Saya suka dia turun ke bawah. Sorry. Biar pergerakan ini daripada sini turun ke bawah sini dulu.
Bila dia turun di sini, ini adalah market hilang volume yang sangat cantik. Itu yang saya jangkakan. Okey, tetapi seandainya dia terus membuat kenaikan, tu tak boleh buat apalah. Saya tak akan mencari entry. Okey, so saya biar je dulu. Kalau dia terus membuat kenaikan, kita tahu yang dia akan membuat kenaikan mencari daily di sini. Dan lepas tu dia akan turun balik ke bawah. Kalau dia terus naik macam tu. Itu dua jangkaan saya lah. Dua jangkaan saya di mana H4 sama ada dia terus membuat kenaikan ataupun dia turun ke bawah dulu. Adakah ini akan terus membuat kenaikan? Tengok di H1. Di H1 ada tak momentum buy? As of now, okay, ada momentum buy, tapi momentum buy ini tidak melepasi MA50. Seandainya, okay, hari ini, insya-Allah, kalau ada momentum buy di sini, okay, di H1, so dia akan terus membuat kenaikan. Okay, saya menunggu untuk selling position saja. Tapi sekiranya dia turun ke bawah, lagi bagus. Saya lebih suka untuk dia turun ke bawah. Okay, so itu jangkaan saya untuk USD Index, di mana USD Index pada saya, dia masih dalam keadaan yang lemah. Tetapi dia lemah tu masih dalam keadaan yang turun. Tetapi keadaan yang turun itu tidak ada momentum untuk dia turun. Tidak ada kekuatan lagi untuk dia turun. Kalau kita belajar sikit in term of divergence, nampak tak? Di sini dah ada divergence lah. Stochastic dan MACD ni, nampak? Dia ni naik ke atas tapi yang turun ke bawah. Tetapi kita hanya menunggulah kalau ini ada divergence. So kita kena tunggu di H4 membuat candle arah kukuh. Agak susah lagi lah untuk dia nak buat candle arah kukuh. So apa yang saya... Dan lagi satu, nampak tak ni? MA50 masih tinggi lagi. So kalau MA50 dah menghampiri dekat MA50, minta maaf. Top BB ni masih menjauhi MA50. Kalau dia dah touch MA50 dan dalam keadaan market hilang volume ini, insya-Allah kita akan menunggu USD untuk strong. Okay. Based on sekarang belum ada, saya jangkakan USD dalam keadaan yang menurun, tetapi penurunan ini adalah sangat lemah. Okay, so kita tengok apa ada dekat GBP USD. So GBP USD juga kita benda yang sama. Okay, kalau kita tengok di weekly, nampak dia berada di zon tertinggi itu, MA510 high. Di daily mesti ada market hilang volume. Yes, ada, tetapi dia ada momentum satu. Tetapi momentum ni pun pada saya sangat lemah lah. Momentum sangat lemah dan kita menunggu saja signal-signal di time frame yang kecil. Kalau jadi macam ni, tadi kita tengok weekly kan, MA510 weekly, minta maaf saya. Weekly MA510 high, zone tertinggi. So zone tinggi kita cari sell lah. So daily kita nak market hilang volume sell, tetapi tidak ada. Sebaliknya dia ada momentum dan nak buat re-entry, tapi momentum ni tak berkuat sebab BB flat. Dan ada divergence juga. Nampak? Ini naik tapi ini turun. So kita boleh consider dia kekuatan nak naik tu dah tak ada. Okey, tambah pula MA50 ini bottom BB melepasi pula kejap lagi MA50, memang insya-Allah kekuatan nak naik tu dah tak ada. Okey, so bila ni kita consider dia sebagai kekuatan naik tak ada kan. So weekly re-entry sell. Daily kita patut market hilang volume tapi dia ada momentum tapi tidak ada kekuatan. So kita nak di H4 menjadi candle arah kukuh. Kalau H4 ni jadi candle arah kukuh dan kita tahu yang pergerakan dia adalah sangat lemah dan dia akan turun. Tapi kalau H4 ni tidak ada candle arah kukuh, dia tidak akan boleh jadi. Dia tidak akan boleh turun ke bawah. Dalam masa yang sama juga di H1 ada momentum sell. Macam ni, ada momentum sell, tetapi di H4 tidak ada candle arah kukuh, so tak boleh. So saya punya CV senang je. Kalau you guys start daripada weekly, zone re-entry sell, weekly, okay. So di daily perlu market hilang volume. Market hilang volume ataupun ada divergence, ada momentum tapi ada divergence. Dan BB flat, tu lemah. Okay. Dan di H4 mesti ada candle arah kukuh. Okay, wajib ada candle arah kukuh dan di dalam candle arah kukuh itu mesti ada momentum sell. Okay, di H1. Sekiranya tak ada, dia tak akan jadi. So pada saya, kalau kita baca daripada sini, sebenarnya pergerakan ini untuk nak naik dulu. Saya lebih suka market dia naik dahulu. Naik ke atas ini dan tidak melepasi. Sekiranya itu berlaku dan sama-sama kita saksi, kita menanti. Sekiranya H4 ini menjadi market hilang volume, so daily akan jadi apa? Zone re-entry sell, MA510 high. Nampak? Okay? So sini bila jadi MA510 high,
H4 jadi makin hilang volume. Tunggu je H1 ada candle arah kukuh dan M15 pula ada momentum sell. Kena buat macam tu. Okay. Tadi kita start pada weekly kan. So bila you start pada daily dan kena buat macam tu. So saya senang je. Re-entry pertama sekali adalah re-entry. Yang kedua adalah what we call it. Okay, kejap. Yang pertama, okay, saya tulis sini Yang pertama yang paling penting sekali adalah re-entry. Okay. Time frame kedua kita nak market hilang volume. Ini C-phase saya. Time frame ketiga mesti ada candle arah kukuh. Macam saya akan gunakan candle arah kukuh ni. Okay. Macam abalan dia tak ada. Dia kalau ni market hilang volume, dia boleh layer je. Kalau kat sini pun jadi market hilang volume, time frame ketiga, dia layer je. Macam saya tak. Saya akan tunggu dulu. Dan saya suka sungguh mengesahkan. Okay. Lepas candle arah kukuh ni, di dalam candle arah kukuh ni mesti ada candlestick momentum. Apabila tu ada, dan insya-Allah baru market akan bergerak. Baru saya akan place order. Otherwise, saya tak akan place order. Okay. So, bila USD macam tu, nampak GB, semua yang USD di belakang pun dalam keadaan yang kuat, naik, tetapi tidak ada kekuatan untuk naik. Kan? So, EU pun sama, nampak tak? Kan? Dia naik tapi dalam keadaan yang lemah lah. Okay. AUD pun sama. Nampak tak? Okay. AUD ni dah naik ke atas kan. Saya best dia naik atas sikit lagi dan insyaAllah kita boleh cari sell. AUD, NZD pun sama. Okay. Tengok UCAD. UCAD dalam keadaan yang lemah. Okay. Nampak di daily. Okay. Ada momentum. Di H4 ada market hilang volume. So kekuatan yang nak turun tu, dah lemah dah sebenarnya. Hanya menunggu H1 ada candle arah kukuh dan you guys belasah. Okay. Macam ni ada candle arah kukuh ni. Okay, kejap. Boleh tetapi tak berapa cantik. Okay, ni ada candle arah kukuh. Okay. Di dalam dia mesti ada M15, mesti ada momentum buy. Okay, boleh. You guys boleh place order untuk dekat sini. Tapi macam saya kurang sikit untuk entry sebab ni masih belum habis lagi position dia. Dan tidak ada divergence pun. So, kekuatan untuk nak naik tu belum ada lagi. So, apa yang saya tunggu, H4 ni biar dia naik dulu sikit lagi. Ni saya suka. H4 ni biar dia naik dan dia turun ke bawah. Dalam masa yang sama, you guys kena perhatikan ni. MA50 dengan top BB. Nampak ni? Ni masih menurun lagi. Masih menurun. So, biar dia sampai dan dia touch. InsyaAllah lah dalam, tengoklah hari ni 6, saya rasa mungkin besok. Kalau itu ada, dia touch bentuk yang macam ni macam ala-ala gini tu, dia touch tu. Ni. Ni. Nampak? Kita nak yang macam tu. Okay. Nampak tak ni? Ni, dia touch. Okay, faham? Itu menandakan kekuatan nak turun dah ada. Okay. So, dan kita double check lah di lower time frame. Okay, kita tengok gold sedikit. Tengok Brand pun masih belum buka lagi market. Okay. Alright, kita tengok gold. Gold pun masih belum buka lagi market. So, saya menjangkakan gold ni biar dia naik dulu sikit. Dia naik atas sikit dalam keadaan market hilang volume. Dan lepas tu baru kita cari selling position. Nampak? USD index turun sikit sebelum kita nak cari naik. Dan semua yang USD di belakang akan naik dulu sikit sebelum dia nak turun. Dan USD yang di depan pun sama macam USD index tadi. Okay guys. So sedikit analisa untuk minggu ni. Tetapi pada saya minggu ni pergerakan mungkin agak slow. Because this is minggu mungkin last. Minggu depan dah orang start bercuti. So saya rasa ada market. Cuma volatility dia sangat-sangat lemah lah. Okay. Dan saya jangkakan yang pergerakan ini akan lemah sehingga 15.1 itu yang saya selalu monitor lah. Kan? So saya akan come back pada 15.1 nanti. InsyaAllah baru ada video-video yang terbaru. Mungkin ini adalah video yang terakhir untuk tahun ni dan juga untuk bulan ni. Okay, so sama-sama kita jumpa nanti pergerakan yang seterusnya. Pada mereka yang ingin ada dalam group support saya, anda just PM saya. Okay, dan last sekali berkenaan dengan kelas tu, saya akan buat face to face kelas mungkin setahun 2 kali saja. So 3 hari. Okay, so you guys akan duduk saya 3 hari 2 malam.
So dalam tu saya akan bagi tahu detail, cuma ada some fee sikit lah. Fee tu insyaAllah win-win situation. Okay, di mana akan ada account trading pada you guys, ada free account trading pada anda, dan juga apa nama ni, yang sesuai, okay, dan juga bayaran untuk facility management, okay, dan daripada situ tu saya akan bagi tahu satu persatu secara kelas tu. Itu terlalu detail. Kelas tu terlalu detail dan kita akan buat one by one. You guys just bagi komitmen you guys 3 hari, 2 malam. Nanti saya akan buat information tersebut. Okay, and then kepada mereka yang ingin, saya ada satu lagi, kepada mereka yang ingin untuk copy trade saya, insyaAllah copy trade kita dah ada. Alhamdulillah dah perjalanan dah almost dekat setahun lebih. Okay, kita nak masuk perjalanan yang kedua tahun. So you guys boleh PM saya akan bagi tahu you guys bagaimana untuk nak buat copy trade tersebut. Okay, so just PM, nanti apa-apa saya akan info you guys. So good luck pada anda semua. Kita jumpa lagi di tahun hadapan insyaAllah. Semoga saya doakan anda semua berjaya di dunia dan akhirat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.